Sebentar tadi saya dan rakan-rakan daripada komuniti gig kita melawat Encik Zaidi yang telah ditimpa kemalangan semasa beliau bertugas sebagai dia driver e-hailing dan juga bersama dengan Pekeso lah, Encik Rizwan daripada Pekeso daripada Putrajaya. Kerana beliau juga mencarum iaitu dalam Plan 2, di mana Plan 2 ini pekerjaan sendiri seperti e-hailing, p-hailing ini digalakkan sebenarnya, malah kalau boleh diwajibkanlah untuk mereka mengambil ini Plan 2 ini, di mana setiap bulan mereka akan mencarum sebanyak RM46, 60 sen. Dan tadi setahun, bukan sehari tu, sebulan, setahun. RM46, 60 sen setahun, dan yang lebihnya akan dibayar oleh kerajaan. Maksudnya kita RM46, 60 sen, maknanya 80% daripada itu lebih kurang dalam 100 lebih akan dibayar oleh kerajaan. Tujuannya apa? Tujuannya apabila kita ditimpa kemalangan seperti ini rupa, maka Pekeso akan datang untuk membantu. Pertamanya, Pekeso akan menyelesaikan semua masalah dari segi perbelanjaan untuk mereka perubatan. Sebagai contoh, yang patah tadi mereka nak kena letak plate, di mana plate tu kalau sekiranya kita tidak ada mana-mana insurans ataupun perlindungan, mereka kena beli. Kadang RM1,000, kadang RM10,000, RM3,000, RM5,000 bergantung. Tetapi dengan adanya mereka mencarum dengan Pekeso ni, Pekeso akan memastikan bahawa ianya dapat dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh hospital. Yang keduanya dari segi hilang pendapatan. Pekeso akan membayar RM41. Cuti sakit. Maksudnya kalau dia sakit selama, dia perlu berehat selama 6 bulan, maknanya setiap hari Pekeso akan bayar RM41. Dan RM41 ini kali dengan 3, lebih kurang RM1,200 selama 6 bulan ataupun berapa bulan lah dia terpaksa berehat, MC yang telah ditetapkan oleh hospital, maka mereka tidak akan hilang pendapatan lah. Cumanya kita merasa sedikit kesal adalah kerana syarikat aplikasi yang beliau menghantar penghantaran itu langsung tidak bertanggungjawab lah. Maknanya bukan setakat mereka tak datang, tetapi langsung tidak ambil tahu tentang, sedangkan mereka ini adalah merupakan pekerja yang sememangnya menghantar. Ya, kalau tanpa penghantar ini, maka barang tersebut tidak akan sampai, dan sebenarnya perkhidmatan mereka itu telah pun dibayar oleh pelanggan. Sepatutnya mesti ada bertanggungjawab. Sebab itulah kita komuniti gig ni kita insya-Allah akan mengadakan satu forum bersama dengan anjuran kementerian dengan kerjasama dengan kita untuk kita mengemas kini kembali, untuk kita mencari jalan bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah pekerja-pekerja gig ini. Sebab tidak ada satu pun ini akta yang melindungi mereka sepenuhnya. Ada sedikit sebanyak daripada ini Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Sumber Manusia, tetapi ia tidak menyeluruh. Sebab memang industri ini industri yang baru. Sebab itulah kita akan adakan seminar ini pada 17 hari bulan ini, agar kerajaan dapat mengumumkan bahawa untuk kita tubuhkan Suruhanjaya gig ekonomi untuk Malaysia, supaya pekerja ataupun penggiat-penggiat yang mereka ini bergantung hidup dengan gig ekonomi ini dapat, bukan setakat dapat perlindungan kalau mereka aksiden, tetapi juga kehilangan pendapatan. Begitu juga planning mereka untuk hari tua. Jadi sebab industri ini berkembang kerana banyak syarikat-syarikat yang mereka rasakan bahawa tidak perlu mereka bayar gaji. Kalau mereka bayar gaji, mereka terpaksa macam-macam lah. Ada KWSP dan sebagainya. Lebih baik mereka melanggan dengan pekerja-pekerja ataupun e-hailing, p-hailing ini terutamanya supaya mengurangkan kos. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak supaya jangan mereka mengikirkan sebagai keuntungan saja, tapi dalam masa yang sama juga mereka mesti juga memastikan bahawa kebajikan. Dengan ada Suruhanjaya ini, kita yakin bahawa kita dapat ianya dapat membantu secara holistik lah, mengawal ekosistem baru di dalam ekonomi baru
yang sedang rancak berjalan, terutama sekali di Malaysia ni. Baik Tok, 17 hari bulan ni forum yang katanya nak dibuat tu, adakah siapa-siapa yang nak datang tu? InsyaAllah forum ini akan kita ada 3 sesi. Sesi pertama adalah tentang kita menyelami lebih dalam lagi lah tentang industri gig ini di Malaysia. Yang keduanya, bagaimana untuk kita menambah baikkan ekosistem yang ada ini. Dan yang ketiganya adalah penutup yang akan ditutup oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan kita tunggu pengumuman yang akan dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri. Sudah tentu ada pengumuman-pengumuman penting lah, yang ianya merupakan pengumuman yang mendasar lah, supaya kita sememangnya mencadangkan untuk diadakan Suruhanjaya ini dapat kita laksanakan dengan baik lah. Maknanya ia menjadi realiti, insyaAllah. Baik Tuan Sri, sebaik saja sejim dicadangkan untuk membela kebajikan penggiat, khususnya pemandu e-hailing, rakan rider e-hailing. Jadi mereka macam tak sabar-sabar. Boleh tak Datuk Seri bagi gambaran agak-agaknya tempoh masa yang jadi realiti? Dia ada 2 fasa. Okay. Fasa pertama, kita tambah baik apa yang ada. Baik. Maksudnya sekiranya ada mana-mana akta ataupun mana-mana peraturan dalam mana-mana kementerian yang boleh dilibatkan ini pegiat gig ni, kita akan tambah baik. Yang keduanya, untuk kita menubuhkan Suruhanjaya itu sendiri, di mana mereka will be independent lah, dan Suruhanjaya tersebut akan mengawal selia keseluruhan aktiviti daripada mana bagi tahu daripada A sampai Z lah. Mana keseluruhan aktiviti, keseluruhan ekosistem gig ekonomi di Malaysia ni. Sebab dia bukan hanya kepada e-hailing dan p-hailing saja. Contohnya seniman pun gig, kemudian tour guide pun gig sebagai contoh. Siapa saja yang bekerja, yang mereka ini berkhidmat bersendiri dan mereka akan mendapat upah selepas mereka melaksanakan tugas, itu dikira sebagai gig. Okey? Jadi kita menjemputlah rakan-rakan kita daripada terutama sekali mereka yang berada di dalam industri ini, terutama sekali dalam p-hailing dan e-hailing lah, untuk kita sama-sama memberikan sokongan untuk kita tunjukkan kepada kerajaan bahawa pada kali ini kami rakan-rakan daripada gabungan e-hailing, kemudian kita ada penghantar, dan kemudian ada pemandu-pemandu Grab kan, banyak lagi lah. Kita punya persatuan kita, termasuklah sekretariat, Kesatuan Sekerja dan juga NGO ni, kita sama-sama bergabung di dalam satu komuniti untuk kita membela dan memastikan bahawa pembelaan ini dapat diteruskan, kerana kita tidak mahu setengah pihak mendapat keuntungan yang begitu banyak, tetapi setengah pihak terpaksa menerima akibat daripada kerana mereka memang tidak ada pilihan lain untuk mereka meneruskan kehidupan. Itu keadilan itu mesti kita tegakkan, insyaAllah. Baik Datuk Seri, ada satu soalan pumas sikit lah. Ini yang berlega-lega di kalangan pemandu e-hailing di seluruh negara. Apabila ada kabar katakan ada perlanggaran undang-undang yang diziarahi tadi pemandu, boleh komen sikit tak Pak? Dia sebenarnya kita dah menyelami dan kita dapati bahawa kerana tidak ada satu badan yang mengawal, ya, tidak ada satu badan khas yang mengawal seperti Suruhanjaya, maka ianya tidak terkawal dengan hanya ada sedikit sebanyak akta yang ada ni oleh kementerian, mana-mana kementerian. Jadi sebab itulah kita nak memperkemaskan lagi supaya pelanggaran undang-undang ni, contohnya kita nak sewa kereta, mesti kereta yang telah ianya untuk kita buat e-hailing ataupun e-hailing atau e-hailing ni mestilah kereta yang telah mendapat kebenaran daripada kementerian sebagai contoh. Ini perkara inilah yang nak kita kena pastikan. Apa? Kerana kita tidak mahu ada mereka yang mengambil kesempatan dan ada mereka yang menjadi mangsa seperti yang sedang berlaku sekarang ini. Terima kasih. Okay, boleh. So after this kita pergi makan lah. Makan mana yang mana? Orang Putrajaya, orang Putrajaya ni okey tak? Oh, nak tunjuk. Boleh. Okey, kita bersama dengan sedikit daripada Encik Ridwan, Timbalan Pekeso Putrajaya, Timbalan Pengurus. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Right. Okey, untuk makluman,
Kes hari ini kami dapat makluman daripada PPIM berkaitan dengan Cik Zaidi bin Rasmin, okey, yang berlaku kemalangan semasa dia menghantar penumpang, okey, pada 27 hari bulan 6 2023. Okey, semakkan daripada pihak Pekeso, alhamdulillah bersyukur Encik Zaidi ada melakukan pembayaran untuk caruman SPS GIG, okey, di bawah SPS Padanan Caruman Bajet 2023 Malaysia Madani. Okey, semakkan yang kami lakukan, beliau layaklah untuk menerima faedah-faedah di bawah skim Keselamatan Sosial Pekerjaan 2017. Alright. So antara faedah yang dia layak adalah pembayaran cuti sakit. Alright. Yang kedua, bil-bil perubatan yang berkaitan dengan kecederaan dia, alatan implan yang diperlukan, alatan sokongan, okey, seperti tongkat dan sebagainya. Okey, dan juga sekiranya dia memerlukan program-program pemulihan untuk pemulihan kecederaan yang dialami oleh Encik Zaidi, pihak Pekeso boleh membiayainya di bawah insurans yang telah ataupun di bawah skim SPS Padanan yang telah dibayar oleh Encik Zaidi tadi. Okey, boleh Encik. Silakan Dan. Baju. Satu. Assalamualaikum. Saya daripada PPIM. Saya nak berterima kasih kepada Haji Harun. Walaupun saya call dia malam pun, dia angkat telefon dan cepat bertindak. Pekeso best lah, cepat bertindak. Bukan saja kes Cik Zaidi je, kes arwah Wanti yang baru meninggal. Saya call je Haji Harun pagi, tengah hari grup Pekeso Putrajaya dah sampai. Tapi malangnya Allah lebih sayangkan arwah. Dan saya nak menyeru pada semua kat luar sana yang suri rumah pun, mencarumlah dalam Pekeso. Banyak manfaatnya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita dah memberi statement. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih kepada yang menonton pada hari ini yang bersama dengan Live FB walaupun seketika di perkarangan Hospital Serdang, di mana lawatan pada hari ini adalah bertujuan untuk menziarahi pemandu e-hailing yang terlantar kemalangan semenjak 27 hari bulan 6 yang lalu, diziarahi oleh tim penggerak SEJIM, Suruhanjaya Ekonomi GIG Malaysia, diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Syarkar dan juga Esko Pemuda UMNO serta Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Gabungan E-Hailing Malaysia, Persatuan Kebajikan E-Hailing Malaysia dan lain-lain rakan-rakan kita. Jadi itulah dia nasihat paling berguna yang kita boleh dapatkan tadi adalah mencarumlah dengan Pekeso dalam skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri, di mana ianya setidak-tidaknya akan memberi kelonggaran, memberi kelapangan kepada kita di saat-saat ditimpa musibah selepas ini. Jadi kepada sahabat-sahabat yang menonton, terima kasih sekali lagi. Salam kemaafan anda ada salah tutur bicara daripada saya Riza Adam, E-Hailing FM.